Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay guys, so hari ni sorry tak sihat sikit. Hari ni saya akan tunjuk kat korang, kita akan share lah macam mana untuk kita identify two things. Dalam trading ni ada two types of SNR. Yang ni kita akan ajar hari ni lah. Bukan ajar, kita share. Alright, so ada two type of SNR. So saya buat dua kotak dulu lah. So kita buat dua kotak dulu. Macam ni lah. Yang ni satu, yang ni dua kotak, yang ni tiga kotak. So ada two type of SNR. Okay, so korang kena ingat dua ni je. Kita besarkan teks sikit. Nombor satu, kita ada dua type, two type of SNR. Okay, two type of SNR. So nombor satu adalah reversal. Okay, nombor dua adalah breakout. Okay, so korang tengok dulu sebab saya akan explain macam mana reversal boleh berlaku dan breakout boleh berlaku. Okay, sekejap sorry guys, batuk sikit. So reversal ni contohnya macam ni lah. Okay, reversal ni maksudnya price ni dia dia reverse. So setiap kali price bagi reverse macam ni, maksudnya dia respect kita punya SNR. Faham tak? Dia respect SNR. Respect SNR. F pula dah. Okay, so dia respect kita punya SNR. Ini yang kalau korang tengok ni, ni dia respect ni. Nampak dia respect. Okay, nanti kita akan tunjuk dekat chart. Okay, type of second type pula adalah price dia bagi breakout. Contohnya ni dia breakout. So ini adalah breakout punya SNR lah. Maksudnya dia tak respect SNR ni, and then dia respect resistance become support. Faham tak? So kita dah tahu pasal support become resistance. Kalau korang tak tahu lagi tu, yang tu basic sangat. So I think you guys should know everything lah. Sebab support become resistance ni adalah perkara yang basic. So ini adalah breakout. Ini breakout lah. So okay, mari kita tengok contoh dekat chart ni kan. Oh by the way, kita bagi besarkan ni. So mari kita tengok dekat chart contoh-contoh reversal punya setup. Ni GBP USD. Kita tengok dekat daily punya time frame. Daily punya time frame kita tunjuk contoh. Ni jelas. Ini adalah reversal lah ni. Maksudnya ada support kat sini. Okay, satu lagi, alang-alang tu saya nak selitkan. Support ni kalau korang nak tanda, ini support tau. Ni support ni maksudnya kita tarik daripada shadow to body. Nampak ni, shadow to body. Ni support. Faham tak? Ni support ni. Ni support. Nampak? Support. Ni support. Ni shadow to body. Macam ni je. Ni adalah support. Faham tak? Ni support. Ni. Nampak? Ni support. Lepas tu ni support. So ini adalah support dia. Maksudnya price tu dia ada melantun ke atas tu, and then kita tengok closing dia macam mana. Baru kita boleh tanda. Faham tak? So itu adalah support. Sekarang ni, ini adalah contoh reversal punya setup. So untuk masuk reversal punya setup, okay, untuk kita masuk reversal punya setup ni, korang kena ingat, kalau korang pakai let's say daily punya time frame. Kalau korang pakai daily punya time frame, korang akan turun bawah daily. Confirmation daily punya SNR ni adalah bawah. Faham tak? Confirmation bawah. Ada ke tak? Bawah daily. Contoh kalau korang pakai monthly, confirmation dia bawah monthly lah. Faham tak? Confirmation dia bawah monthly. Tulis sini, bawah monthly. Let's say korang pakai H1 punya SNR pun, H1 SNR. So confirmation dia bawah H1. Faham? Even kalau korang pakai M5 SNR pun, confirmation dia ada pada bawah bawah M5. So benda ni memang tak lari lah. Maksudnya confirmation demi confirmation ni memang dia bermain di lower time frame, bawah daripada tempat yang kita marking. Contoh macam ni, ni bawah tempat kita marking. Kalau daily, kita delete balik, kita buat kotak balik.
Okay. So, kalau daily, confirmation dia bawah daripada daily. Biasanya kalau daily ni, saya akan masuk sampai H1 lah. Biasanya. So, kita akan cari lah confirmation. So, confirmation yang daily bagi. Dia paling cun. Okay. Ini satu lagi tips. Dia paling cun adalah apabila price ni dia bagi close dekat dalam. Bila close dekat dalam ni boleh kata cantik lah. Maksudnya price betul-betul masuk di dalam zone. Biasanya kalau price bagi shadow je macam ni so korang risky sikit lah. Boleh. Tapi korang kena tengok juga another confluence ataupun confirmation untuk korang masuk. Macam ni contohnya ni lah. Ada downtrend. Faham tak? So untuk setup yang ni kita dapat lihat confirmation dia yang ni lah. Sekejap. Confirmation dia bagi breakout dekat sini. Ya Allah. Ni dia bagi breakout kat sini. Dia bagi bullish engulfing punya setup. So kita akan masuk dekat sini. Kita akan masuk dekat sini. Kalau korang nak masuk awal kat sini pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang penting korang punya SL kena bawah ni je lah. Korang tak perlu letak SL bawah zone apa semua. Letak SL bawah ni je. Macam ni je. And then korang pangkah pula lah. Korang delete kotak tu. So sini lah korang punya SL, sini korang punya entry, and then korang find lah your best exit position. Contohnya let's say kalau korang entry kat sini, sinilah first exit korang, and then korang hold lah sampai higher time frame. Okay, so hope yang tu korang clear lah. Kita bagi contoh satu lagi. Contoh satu lagi lah. Contoh satu lagi baru korang senang nak faham kan. Contoh satu lagi mana kita nak tunjuk contoh. Okay, contohnya ada kat sini lah. Kita ambil kat sini. Ni. Okay, so sini support lah, betul tak? Okay, kalau korang nak ambil sini sebagai support, sini boleh, sini pun boleh juga. Ni, yang sebelah ni pun boleh, dia tak ada masalah pun. Yang penting korang nampak ada rejection. Maksudnya reject tu, ni lah, dia reject. Dia reject. Okay, dia reject. Maksudnya dia support. Bila something tu dia reject, maksudnya dia support. Faham tak? So, sebab bila kita nak masuk entry ni, it depends on the setup je. Kita nak tengok setup. Macam GU ni, okay, tadi kita dah marking zone tu. So, korang turunlah ke higher time frame. Higher time frame ke lower time frame. Biasanya saya akan pakai sampai H1. Tapi ni kita try tengok ada apa dekat H4 punya time frame. Okay, so macam tadi saya tunjuk korang candle kena close dalam. Tapi yang ni candle close dalam tu dekat H1. Dekat H4 dia tak ada close dalam lah, nampak? Ni, dia tak ada close dalam. Ni tak ada close dalam, tak ada close dalam, nampak? Tapi dia ada close dekat H1 ataupun M15. Maksudnya dia betul-betul masuk faham tak? So sekarang ni kita nak tunggu confirmation ataupun kita nak tengok confirmation tu berlaku. Faham tak? So kalau kita tengok dekat sini, honestly confirmation yang paling cun kat sini adalah yang ni lah. Maksudnya ada trend line, dia bagi breakout punya trend line. Maksudnya ada downtrend movement. Nanti saya akan ajar macam mana untuk tengok trend line yang cantik. Ni dia drop and then dia pecah, dia retest, baru dia pecah. So kat sini lah untuk kita entry. Kita nak entry dekat ada resistance become support ataupun supply zone, tak kisah korang nak panggil apa. Ni sebenarnya ada area resistance, nampak? So ini resistance dia lah. Ni resistance dia. Ingat saya cakap resistance ataupun support resistance ni dia kena ada rejection baru baca, nampak tak? So ada rejection barulah kita akan entry. Kat sini kita akan entry. Faham tak? So kita put our entry. Macam tu lah. Put entry. Okay, so hope korang faham untuk yang ni. Okay, sekarang ni kita akan masuk tentang breakout pula. Tadi yang ni kita cerita pasal reversal tau. Maksudnya dia nak reverse. Sekarang ni kita nak cerita pasal breakout. Breakout SNR type 2, iaitu breakout SNR ataupun SNR breakout, tak kisah, itu nama je tu. So sekarang ni breakout SNR ni, let's say breakout SNR ni korang kena ingat tau, dia boleh jadi fakey ataupun dia memang betul-betul jadi SNR breakout. Contohnya, okay, contohnya yang ni kita dapat lihat sini adalah support become resistance ataupun resistance become support lah. Maksudnya dia pecah, dia breakout. Okay, dia breakout, dia retest, pecah, nampak tak? So ni start, nampak? Ni penurunan dia, nampak? Dia bentuk macam ni lah, macam kita lukis tadi. Ni. Ni line kat sini. Okay, maksudnya ini adalah resistance become support. Tetapi ada juga case dia jadi macam ni.
Ni korang nampak lah ni. Dia breakout resistance ni. Dia breakout, betul tak? So bila dia breakout, okay, ni okay, ni reverse, yang ni reverse. Dia breakout, lepas tu dia tak jadi nak naik, and then dia drop, dia balas, baru dia pacak. So sekarang ni kes-kes ataupun kesimpulannya, kita boleh cakap price ni dia bagi fake out dekat sini. Faham tak? Tapi sebenarnya kalau kita faham dari segi apa tu apa orang kata breakout punya momentum ataupun invalidation level, stop loss level, kita akan tahu yang sebenarnya SL kita yang paling terbaik after a structure break sebenarnya berada di low. Contohnya macam ni. Tapi sebabkan ni di daily time frame, takkan kita nak letak SL besar gedabak macam tu, betul tak? Sebab tu korang dapat lihat price ni dia bergerak, sometimes dia boleh bagi macam ni. Okay, contoh kan, dia breakout, dia terlebih sikit, baru dia pacak. Ataupun ada orang kata buy kena dekat support macam ni, lepas tu tak boleh nak buy kat sini apa semua. Tapi sebenarnya ada je. Contohnya macam ni, ada je resistance bukan support ke. Lepas tu ada banyak sebenarnya resistance bukan support bukan resistance. Nampak tak ni? Ni dia pacak, turun, pacak. Nampak tak? Ada je yang jadi. So kita kena fahamkan macam mana dia boleh jadi, macam mana dia boleh tak jadi. Yang ni lebih lama lah untuk saya explainkan benda ni. Nampak dia drop, dia pacak, drop, pacak, drop. Nampak? So benda ni kita kena fahamkan juga. So kita tak boleh lah cakap bila dia breakout, kita kena sell dekat resistance kat sini. Tak boleh juga. Sebab habis tu movement yang ni takkan kita tak nak faham. Betul tak? Jadi jadi kesimpulan dia kita kena fahamkan. Okey, sekarang ni apabila dia breakout, contohnya yang ni kan. Okey, yang ni adalah kita nak cerita pasal apa yang tadi? Kita nak cerita pasal resistance become support. Okey, satu yang kita faham, resistance become support, dia terus pacak. Yang ni dia pecah. Okey, dia pecah yang ni and then dia drop. So resistance become support ni dia collect support ataupun ada base zone dekat area sini, baru dia pacak. So dekat sini kita akan watch for confirmation. Kita akan ada after breakout ni, kita akan tunggu dua position. Faham tak? Satu, kita nak monitor confirmation di dalam zone-zone yang kita tanda after the breakout. Yang kedua, kita nak monitor confirmation di bawah zone-zone yang kita after breakout. Faham tak? Contohnya, okay, yang ni dia breakout. Satu, kita nak tengok confirmation kat sini. Yang kedua, kita nak tengok confirmation kat sini. Faham tak? Satu zone kat sini, and then dua zone kat sini. So dekat level-level ni lah kita akan wait for confirmation. Faham tak? Sebab tu ada jadi ada tak jadi. Sebab benda-benda macam ni je, iaitu semuanya berkaitan dengan confirmation. Nanti saya ajar korang macam mana untuk korang masterkan betul-betul confirmation ni. Confirmation ni sebenarnya senangnya bila korang dah betul-betul faham, korang senang nampak. So mari kita tengok confirmation dia. Macam biasa je, confirmation dia still the same je actually. Sorry guys, batuk sorry. So mari kita tengok dekat H4 punya time frame. Tak tahu lah sampai ke tak ni. Sampai. Okay, so sekarang ni, okay, korang fokus dekat zone yang saya tanda ni, sini dengan sini. Okay, korang fokus kat sini, okay. Ni zone kita besar tadi. Sekejap kita tengok zone kita tadi. Zone kita macam ni lah. Kalau korang nak tanda zone macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Dia yang penting dia adalah area-area support. Faham tak? So senang je. Kita akan go to lower time frame macam biasa. Korang marking daily, turun bawah. So untuk yang ni dia tak bagi. Yang ni dia bagi breakout sekali lagi. Nampak tak? Yang ni yang masa dia betul-betul break. Ni yang puncak dia betul-betul break. Masa dia nak retest ni dia breakout. Nampak tak? Dia breakout balik area-area support ni. Ni. Nampak? So bila dia breakout balik ni, bahaya untuk kita masuk. Bahaya untuk kita masuk buy. So sebetter-betternya korang janganlah cari ni support kat sini, jangan cari kat sini. Korang kena tengok dekat daily tu sendiri, iaitu di bawah ni. Faham tak? Sebab kalau korang tengok support ataupun resistance dekat lower time frame ni, faham? Korang akan nampak banyak ada support kat sini. Ada support kat sini. Lepas tu 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 ada support kat sini. So sebab tu bila daily tu breakout, korang kena tengok daily juga.
Bila weekly tu breakout, korang kena tengok weekly juga. Faham tak? Bila monthly tu breakout, korang kena tengok monthly juga. Maksudnya korang kena stick to the SNR yang korang mula-mula tanda tadi. Faham? Okay, contohnya macam ni lah. Kat sini kita nampak jelas untuk daily punya position tadi. Contoh, kita tunjuk. Nampak tak? Dia jelas daily punya position tadi. Ada support. Sini mana ada support? And then sini baru ada support. So ini adalah salah satu tips ataupun setup saya boleh share lah. Ini satu tips yang korang boleh guna pakai InsyaAllah di kemudian hari. So yang ni tak boleh lah sebab dia breakout. Dia tak jadi lah support become resistant apa semua tu. Sebab dia breakout balik level-level yang kita tanda. Kita kalau nak, dia tak breakout. Contohnya macam support dekat daily ni, dia tak breakout. Faham tak? Ni semua ni dalam-dalam ni korang jangan peduli. Ni semua ni dalam-dalam ni korang jangan peduli. Korang nak pedulikan dalam ni je. Macam ni. Faham? Ni untuk pemahaman korang. Sebab newbie, so saya ajar cara newbie dululah. Faham tak? Saya kena ajar level by level. Saya tak boleh ajar terus zerap ganas-ganas terus. So untuk yang ni, okay, untuk yang ni, ini confirmation dia. Okay, yang ni apa yang saya nampak, dia bagi double bottom punya pattern lah. Yang tu saya akan ajar nanti. Tapi untuk case yang ni, sebab korang tak belajar lagi, sinilah kita punya entry. Faham tak? Maksudnya dia drop, tengok betul-betul. Dia drop, dia pacak, dia drop. Dia pacak, dia retest, dia pacak. Nampak tak? Maksudnya after a breakout, okay, after a breakout, bila setup korang ni dah masuk kat sini, okay, korang nak tunggu confirmation betul tak? So ini adalah confirmation dia, iaitu dia breakout balik. Yang penting syarat dia tak boleh breakout ni. Benar lah ni, dia tak boleh breakout. So dia kena breakout yang atas ni. Dia kena breakout resistance yang sebelum dia untuk dia sambung pacak. So kat sinilah kita akan letak kita punya entry. So kita akan entry kat sini. InsyaAllah nanti saya ajar pasal exit, pasal confirmation yang lebih dalam. Sebab yang ni untuk lebih kepada beginner lah. Which is korang boleh backtest. Korang boleh backtest dengan apa yang saya share ni. Faham? Contohnya kita tengok dekat H4 pula kan. Contohnya dekat H4. Okay, H4 ni kita ada support kat sini, betul. Support kat sini. So bila H4 ni support kat sini, korang nak tengok confirmation. Masuk je dalam zone korang nak tengok confirmation. Faham? Contoh macam kat sini pun sama kak. Resistance H4 ni tau. Resistance H4, ada resistance, ada penurunan. Lepas tu kita petanda. Okay, masuk kat sini kita nak tengok confirmation. Tapi yang ni dia breakout. Nampak yang kat sini candle ni. Ni candle ni. Kita bagi bulat lah. Nampak ni, yang ni dia breakout. So bila dia breakout, sekejap. So bila dia breakout, kita akan watch for buy setup sahaja. So bila dia breakout, korang dapat tengok sini adalah level-level support korang kat sini. Nampak? Dia simple je benda ni. Support 1 kat sini, support 2 kat sini. Support 2 kat sini ke korang nak ambil support resistance? Kalau saya ambil kat sini lah, tempat yang banyak rejection. Tak ada masalah pun. Tapi yang penting, bila korang nak entry tu, contoh macam korang nak entry kat sini kan. Ni zone korang yang korang dah tetapkan. Sebab apa korang tetapkan kat sini zone korang? Sebab sini dah breakout. Faham tak? Sini dah breakout, so korang tetapkan zone. Sini dia dah breakout. Okay. Sini dia dah breakout, so korang tetapkan zone. Sama juga macam ni. Sekejap. Kita tunjuk contoh. Sama juga macam ni. Okay, resistance kat sini. Okay, sini dia dah breakout, so kita tetapkan zone. Kita tetapkan zone. Nampak tak? Dia mostly benda ni boleh kata bagi banyak persamaan sebenarnya. Apa yang saya perasan lah. Macam sini kita ada resistance kan. Sini kita ada resistance. Sini kita ada apa ni resistance. So kita tetapkan zone. Kalau macam ni zone dia ada kat lower time frame lah. Sebab higher time frame ni tak nampak. Dekat H4 tak nampak. Sama ada lower time frame ataupun go to higher time frame. Yang ni korang kena belajar banyak lagi lah. Mana boleh korang belajar video 20 minit terus. Pandai. Banyak lagi korang kena dig deeper. Which is lower time frame dan juga higher time frame. Sabar je By the way, this is my first video buat khas yang cantik untuk MTF Mastery. So insyaAllah next akan ada banyak lagi improvement. Alright. Kalau yang ni kita boleh kata dia bagi kat base ni lah. Base ni. Tu nampak tak? Dekat daily. Dekat daily punya base dia bagi support resistance. Ni kalau dekat lower time frame kita nampak ni, tapi sebab saya tak dapat dive
lower time frame lagi. Maksudnya dia ada naik, turun, pecah, retest, pecah. Nampak tak? So ini adalah permainan time frame. So semoga video ni bermanfaat. Itu adalah benda yang kita belajar hari ini, iaitu support become resistant dan juga support reversal. Maksudnya ada breakout dan juga ada dibagi reverse. Cara-cara untuk kita masuk dalam reversal dan cara-cara untuk kita masuk dalam breakout. So kalau korang tak faham, korang ulang video ni banyak kali, lepas tu korang tengok sendiri dekat chat korang. InsyaAllah korang akan dapat belajar lebih banyak, insyaAllah. Dan kalau boleh korang subscribe. Saya buat amal dekat sini, saya akan share ilmu-ilmu yang saya ada kat sini untuk untuk share lah. Untuk share, sebab saya ni boleh kata taklah hebat sangat trade, tapi alhamdulillah selama saya trading ni ada hasil. Alhamdulillah. So tak salah lah untuk saya share je apa yang saya tahu, insyaAllah. So semoga video ni dapat kebaikan. Saya doakan korang semua dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Doakan saya juga untuk dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Semoga kita semua berjaya dunia akhirat. InsyaAllah. Itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.